Jadi bab amanah ni berkaitan dengan hati. Mendalami tentang bagaimana wajibnya membersihkan hati. Sebab apa? Sebab kerja hati ni yang paling aula, yang paling besar itu memuji Allah. Bagaimana nak puji Allah kalau hati kotor? Bagaimana nak puji Allah kalau hati lemah? Kalau nak nisbah dengan amal, mungkin tak sekuat hati ni tuan-tuan. Kadang-kadang tak terjemah nak amal ni, tak teli. Tetapi hati kena kuat. Kadang-kadang belum tentu kuat dia beramal, kuat hatinya. Belum tentu. Sidang jemaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para tetamu-tetamu Allah yang dijemput oleh Allah untuk hadir ke rumahnya pada malam ni. Hanya semata-mata untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang menonton secara online. Dibawakan khusus online majlis ilmu dan juga siaran dianjurkan oleh surau Al-Husna sendiri, insya-Allah. Moga-moga kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, semua alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya, marilah kita sama benar-benar memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud benar-benar memuji Allah? Supaya kita benar-benar menjadi hamba yang bersyukur. Syukur itu dikaitkan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Namun lafaz hamdalah itu bukanlah bermula dari bibir, bermula dari lisan, tidak. Lafaz hamdalah itu bermula dari hati. Kenapa bermula dari hati? Sebab dia berkaitan dengan Allah. Apa saja yang berkaitan dengan Allah, semuanya. Yakni berbicara soal iman dan perkara gaib. Itu bermula dari hati, tuan-tuan. Dari hati yang bagaimana? Hati yang bersih. Bersih dari segala kesyirikan. Bersih dari segala kekeraguan. Bersih daripada segala kekeliruan. Bersih dari segala perkara yang boleh menghalang kita untuk melihat kesucian, keagungan, kebesaran Allah SWT. Sebab tu sebut Alhamdulillah itu mesti dimulai, kalau kita lihat susunan, struktur zikir itu bermula dengan Subhanallah. Ilana Rabbana anta maulana Subhanallah. Maha suci Allah. Disebut Maha suci Allah itu sebenarnya hakikatnya menyucikan hati kita sebenarnya. Sebab Allah itu sedia ada yang mana tiada satu pun kecacatan kalau kita nak dilihat. Sebesar zarah nak dilihat takkan jumpa. Melainkan hati yang cacat dalam melihat. Hati yang kotor dalam menilai. Hati yang diselaputi oleh dosa-dosa yang menyebabkan kabur, malah yang lebih bahaya, hilang keyakinan dan kepercayaan kepada kesempurnaan Allah SWT. Sebab itu dalam memuji Allah Ta'ala ni ada yang memuji yang separuh-separuh. Sebab tu masuk dalam agama ni kafah ni, ini dengan hati. Sepenuh hati. Sepenuh jiwa. Kalau nak sepenuh raga, tuan-tuan, ada yang kadang-kadang tak ada tenaga yang penuh. Ada kadang solat mungkin dah tak seperti dulu tenaganya, tuan-tuan. Tapi jiwa mesti sama. Takkan jiwa dengan awal dengan yang sekarang berbeza. Lemah dah jiwa saya sekarang, Ustaz. Parah. Yang apa hal lemah? Biasalah. Umur, faktor umur. Jangan, tuan. Jiwa tidak boleh dikait dengan faktor umur. Kalau badan ya, jangan terkejut. Orang muda pun badan faktor lemah dah sekarang. Penyakit sekarang zaman ni pelik-pelik. Ada seorang tu, doakanlah tuan-tuan, sedang bertarung dengan kesakitan. Pelajar saya, perempuan. Baru 3 tempat. Dah kena kanser tisu. Belakang ni double screw dah badan dia. Tulang, spine dia. Terbaring, tuan-tuan. Allah, ayah jumpa dia menangis. Jumpa je menangis. Sebab muda. Dah dikenakan kesakitan begitu. Dan saya sendiri banyak kes. Dan saya sendiri. Perjalanan Allah jalankan saya sendiri. Dah merasa dah bagaimana pegang cawan tu ketar-ketar. Kita ingat, dah berusia je. Dah orang muda pun kena. Saya pernah tak mampu nak angkat tangan ini. Minum tu kena bertampung tangan. Bertongkat. Melalui dah. Allah nak bagi rasa. Jadi maknanya lemah jiwa ni tidak boleh ada. Bertepatan dengan tajuk malam ni, dalam nak sambung bab amanah ni tuan.
Dalam bab kehidupan ni ada usul yang kedua, cerita amanah. Sebab kita kaitkan perbahasan kehidupan dengan sifat wajib bagi Nabi SAW. Jadi bab amanah ni berkaitan dengan hati. Mendalami tentang bagaimana wajibnya membersihkan hati ni. Sebab apa? Sebab kerja hati ni yang paling aula, yang paling besar itu memuji Allah. Bagaimana nak puji Allah kalau hati kotor? Bagaimana nak puji Allah kalau hati lemah, tuan-tuan? Kalau nak nisbah dengan amal, mungkin tak sekuat hati ni, tuan-tuan. Kadang-kadang tak terjemah nak amal ni, tak teli. Tetapi hati kena kuat. Kadang-kadang belum tentu kuat dia beramal, kuat hatinya. Belum tentu. Nisbah pada amal. Bukannya dia tengok berapa kuat dia sujud dari segi syariat. Ini telah dibuktikan oleh Iblis, Azazil. Dari sudut amal ibadahnya, tuan-tuan, kalau dia ada malam ni dia sambil mendengar kita ni, dia dengar. Lagi bab-bab tentang hati ni, bab-bab nak bagi kuat hati ni, dia cukup pantang bab ni, tuan. Dia dengar sebab dia beramal. Tetapi bila diuji oleh Allah SWT dengan satu ujian, satu je ujian. Ujian kehidupan untuk respect Nabi Adam AS, bagi penghormatan. Bukannya turun darjat dia. Bagi penghormatan. Gagal, tuan-tuan. Total gagal. Lemah hati dia rupanya. Penuh kerosakan hati. Jin ni ada hati juga, tuan-tuan. Sama macam kita. Kenapa Iblis ada hati, Ustaz? Kana minal jin. Jin dan manusia. Struktur dalaman hampir sama. Luaran tak sama. Ada nafsu? Ada. Ada jiwa? Ada. Mengajuk? Mengajuk. Jin pun mengajuk. Sama. Lebih kurang dah. Baik. Bila dilihat di sudut luaran syariat, kemah. Tapi bila mari ujian, tumbang. Ini kita tidak mau. Kita bimbang. Sebab itu, bagaimana nak mengelakkan perkara ini, kita kena ada kaedah perbahasan. Kita kena ada kaedah pemerhatian agar kita tidak terlepas pandang benda yang paling besar ni, tuan-tuan. Sebab kerja hati bukannya tak sama dengan kerja zahir, tuan. Kerja zahir kita dah buat tadi, syariat, habis, selesai. Tapi adakah kerja hati selesai? Lah, 24 jam, non-stop. Habis dia solat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hati take over. Malah ketika nak solat pun sebenarnya menterjemahkan keadaan hati sepatutnya. Malah bersalahan kalau solat, tetapi hati tidak seiring bersalahan sebenarnya. Contoh bercakap, Alhamdulillah, tapi dalam hati tidak seiring. Kita bimbang-bimbang, munafik. Sebut cantik dah, perbuatan cantik dah, hati kelang kelibut, munafik. Bahaya. Jadi nak memuji Allah SWT itu dengan kaedahnya membersihkan hati. Bagaimana nak membersihkan hati ini, tuan-tuan? Membersihkan hati ini yang kita dok faham, bersihkan kita pada dosa-dosa. Khair. Ya, tepat, betul tu. Tapi apakah faktor yang mendatangkan dosa? Apakah strata dosa itu? Maka dalam perbahasan ini kita simpulkan dosa yang membawa kepada keraguan kepada Allah. Iaitu syirik, syak, wasangka kita. Sebab kita nak kaitkan dengan subhanallah itu. Ini amanah ini. Sebab itu dalam surah Yunus ayat 31 Allah berfirman, bertanyalah kepada mereka yang musyrik itu. Musyrik. Apa dia? Menyekutukan Allah. Dia percaya Allah. Jadi kita semua percaya Allah, tuan-tuan. Tapi yakin, wallahualam. Percaya, ya. Yakin, wallahualam. Sebab kerja yakin dalam lagi. Kerja percaya, faktor luaran, tuan-tuan. Percaya boleh dipengaruhi dengan luaran. Tapi yakin, dia mesti dari dalam. Yang mana kalau yakin ini dibangunkan, mesti dibangun dengan ilmu. Tarik yakin ini, mesti dimulakan dengan ilmu yakin. Kadang-kadang kita beramal pun tak mari yakin lagi. Sebab apa? Beramal tanpa ilmu. Penin. Tak boleh. Jadi, kata Allah dalam surah Yunus ayat 31, tuan. Bertanyalah kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Kalau tanya orang-orang yang menyekutukan Allah Ta'ala ni. Apa ciri orang yang menyekutukan Allah Ta'ala ni? Nabi kata yang paling ringan sekutu atau syirik ini, ar-riya. Riya, syirik paling kecil.
Tapi dalam paling kecil, jangan bawa main tuan-tuan. Barang yang paling kecil, tapi dosa je paling besar. Barang yang paling kecil, tapi yang kecil itu kita tidak sedar boleh menghancurkan pahala. Sebab yang kecil, kecil dia tuan-tuan. Tapi duduk dia 24 jam. Nah, kecil tapi 24 jam. Habis salam 24 jam riak. Kecil. Lama-lama bintik hitam. Lama-lama hitam terus. Nah, ditanyakan kepada siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Maka dijawablah. Dan Allah tanya lagi, atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan ditanya lagi, dan siapakah yang mengeluarkan makhluk yang hidup dari benda yang mati? Dan mengeluarkan benda yang mati dari makhluk yang hidup? Bertubi-tubi Allah tanya. Dan siapakah pula yang mentadbirkan urusan sekalian alam? Dan dengan pertanyaan-pertanyaan itu, maka mereka yang musyrik itu tetap menjawab Allah. Nah, betul tak tuan, hari ini kalau kita tanya, kalau kita borak dengan kawan yang ada masalah ke kehidupan, aku tahu semua dari Allah, aku tahu. Aku tahu dah. Tahu tu setara mana tahu ni? Burung kakak tua pun boleh tahu. Tahu ni tuan-tuan, tanpa perlu mengenal. Kau tahu? Tahu? Kenal? Tak tahu. Jadi makna dengan soalan yang bertubi-tubi, dia tahu bahawa semua datang pada Allah, yang menjatuhkan, yang menaikkan, yang memberi sakit, yang memberi sihat. Tetapi dia tidak meletakkan kembali Allah menguasai segala-galanya, sehingga kan Allah kata, jika kamu mengakui yang demikian, maka mengapa kamu tidak mahu bertakwa? Seruan surah Yunus ayat 31 ini, seruannya adalah takwa. Kaedah membersihkan hati ini adalah dengan menjaga hati. Takwa ni wiqayatan, menjaga hati daripada keraguan. Amalan ni menjaga syariat, amalan syariat menjaga tuntutan badan. Mal, harta, badan ni. Badan tuntutan. Kalau kita tak lakukan kerja syariat ini, maka dipertanggungjawabkannya. Kenapa ada tangan, ada kaki, ada tenaga, tak nak solat? Itu syariat. Tapi kalau kerja hati ni tuan-tuan, takwa. Hauna, Nabi kata. Kerja hati ni, adakah orang yang solat ini orang yang bertakwa? Belum tentu. Tapi adakah orang yang bertakwa itu solat? Sudah pasti. Itu ayat dia. Adakah orang Islam itu sudah pasti berimannya? Belum tentu. Tetapi orang beriman itu pasti Islam dia. Kenapa? Kerana iman itu asas. Nak jadi orang Islam kena beriman. Tapi kalau nak jadi orang Islam yang sekadar Islam hanya pada nama saja, boleh. Mengucap sajalah Islam. Dapatlah hak keislaman semua. Tapi keimanan belum tentu. Sebab tu datangnya ujian bertubi-tubi, tuan-tuan. Ujian spesifikasinya adalah untuk iman. Ujian qada dan qadar. Susah, senang, hidup, mati, sakit, sihat. Kaya, miskin. Macam kita hari ni masih lagi diuji dengan kesusahan. Ni tengok nombor ni hari naik lagi 150. Tu dia, nin dia kata. Naik rong. Kita pun penin. Allah. Adakah susah ni melemahkan kita untuk ibadah? Tepuk dada tanya iman. Kadang-kadang mungkin Allah dah nak pastikan. Kita mungkin kita bimbang pada akhir zaman fasa screening. Allah bagi susah kau-kau. Bahasa mudah dia. Dan Allah tengok siapa yang bertahan untuk beribadat. Bertahan itulah yang berjaya. Mungkin di saat senang kita tidak teruji keimanan kita. Keislaman mungkin kita boleh buat di saat senang. Tapi yang menguji untuk melaksanakan Islam di saat kesusahan. Yang mampu menegakkan Islam itu di saat kesusahan, itulah benar-benar beriman. Contoh solat, tuan-tuan. Ni tengah susah ni. Orang yang benar-benar beriman je, time susah, dia boleh solat. Kalau dia tidak kuat iman dia, tuan-tuan, dia bagilah dalil jamak takyah dia. Daruriyat dia. Manjang daruriyat saja. Allah Maha mengetahui. Oh, pandai-pandai. Yang penting hati, Ustaz. Amboi. Yang penting hati, apa penting pada hati? Dan yang penting hati, kita tanya balik, apa yang penting pada hati? Yang penting pada hati itu yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana nak bina keyakinan kalau masih dalam keraguan? Dan kita kena tanya soalan-soalan begini pada hati kita. Allah ajar kita. Surah Yunus ayat 31 ni. Saya ulang balik soalan ni.
Apakah Allah tanya, siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Satu. Dua, siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Pendengaran, penglihatan, tuan-tuan, Allah tak nisbahkan pada mata dan telinga. Cuba perhati, tuan. Dalam surah Sajadah ayat 8. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absar. Sam'a wal absar, sama basar. Allah tak sebut ainun, Allah tak sebut uzunun, tapi sama dan basar. Kalau tentu ada masa, pergilah ziarah pakar-pakar doktor mata, ziarah. Untuk apa? Muzakarah. Tanyakan pada pakar-pakar doktor mata ni tengah live mungkin. Tanyakan, saya seru pada doktor pakar sedunia. Di manakah letaknya penglihatan pada mata? Tolong terangkan. Doktor, saya nak tanya doktor. Bak mata ni doktor, kat mana duduk lihat? Dekat retinanya kah? Dekat saraf optiknya kah? Tanya. Doktor pun penin aku nak jawab. Yang aku belajar struktur mata, tapi lihat tak tahu kat mana. Nah, kenapa teragak-agak untuk bagi tahu lihat itu Allah sifatnya? Kita melihat dengan Allah, bukan dengan mata, tuan-tuan. Telinga, jumpa doktor pakar telinga, tanyalah doktor. Tadi saya dah ziarah doktor pakar mata, tanya. Ini hari kami daripada jemaah surah Al-Husna, katanya. Kami nak ziarah doktor pakar telinga. Tadi dah mata kita muzakarah dah. Pakar telinga. Bagi gambar telinga, tuan-tuan. Dalam gegendang lah apa semua tu, kita tanya. Di manakah letaknya pendengaran? Di cupingnya kah? Katanya. Sudah, katanya. Ni jemaah mana datang ni? Di gegendangnya kah? Katanya. Ni doktor pakar profesor pun tak boleh jawab, tuan. Sebab telinga itu kalau cerita sifat biologi, sifat telinga je lah. Tapi sifat mendengar itu bukan sifat telinga. Sifat Allah diberikan pada telinga. Itu dia panggil sama. Itu sifat 20. Sifat kita pekak, buta, bisu. Kalau 3 ni ada kat kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis. Setakat hari ni Allah tak bagi hat-trick 3-3. Mungkin salah satu saja yang kurang upaya. Nampak dipanggil pun kurang upaya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang kita ni bukannya ada upaya, diadakan upaya. Nah, begitu. Dia tanya, siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan makhluk yang hidup dari yang mati? 3, soalan ketiga. Soalan keempat, mengeluarkan benda yang mati dari yang hidup. Siapakah yang mentadbir sekalian alam? 4 soalan ni, tuan-tuan. Wallahi, sesiapa pun dari kita akan jawab Allah. Lalu Allah tanya balik, dah kalau aku yang kuasai semua, kenapa tak nak yakin dengan aku? Bagaimana ciri orang yang tak yakin ni, tuan-tuan? Apa lawan tak yakin? Ragu. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Bila dia tak yakin, dia akan meragui sunnatullah. Pertama sekali orang yang tidak yakin, tuan-tuan, dia akan attack sunnatullah. Apa sunnatullah? Aturan Allah. Allah aturkan manusia ni cari rezeki, tuan-tuan. Pertama, kena solat dulu. Kemudian baru fantasiru fil ard. Solat dulu, tuan-tuan. Tapi manusia menungkak arus. Cari dulu baru solat. Bis. Jam. Nak cari jalan keluar. Allah kata, takwa dulu baru jalan keluar. Kita kata, keluar dulu baru takwa, katanya. Jam. Habis. Tunggang terbalik, tuan-tuan. Dunia ni. Itu panggil sunnatullah. Sunnatullah ni apa? Adat kebiasaan Allah mengatur alam ini. Takwa dulu baru jalan keluar. Selagi tak ketakwa, selagi tu tak ada jalan keluar. Bukan usaha. Orang hari ini berusaha untuk cari jalan keluar, tapi tidak berusaha untuk takwa. Ini masalahnya. Jadi mendedahkan semula kesedaran. Yang gambar rajah tu, Ji. Musad seterusnya, gambar rajah tu. Mendedahkan semula kesedaran terhadap peletakan diri dan kehidupan ni, tuan-tuan, maknanya orang yang ragu dengan Allah, kita akan nampak rentak hidupnya pincang. Kejar tak cukup tanah.
Dalam bab rezeki, dia kelang kelibut. Dalam bab rumah tangga, tengok, kalau dalam bab rumah tangga, Allah kata, takwa dulu, iman dulu, baru sayang. Baru ada isteri, ada suami sepatutnya. Dia nak ada suami dulu, baru sayang. Biasa tak dengar, saya jumpa awak ni, timbul kasih sayang saya. Jadi kasih sayang dia timbul sebab Abang Leman. Patutnya kasih sayang ini mesti dibina oleh Allah dulu. Yang ni belajar kenal Allah. Siapa pemilik yang mengatur seluruh sifat yang ada pada diri sehingga kamu melihat manusia datang rasa, sayanglah. Mari mana datang sayang ini? Kalau mata tadi dah tanya bagaimana datang penglihatan. Kalau sayang, mari mana datang sayang? Orang tak pernah tanya bab tu tuan-tuan. Orang tahu dah sayang. Kalau dah jodoh, layan. Kahwin dulu, beriman kemudian. Sebab tu bila kahwin dulu, beriman kemudian, dalam perkahwinan, keraguan banyak. Abang dah tak sayang saya. Kan? Si suami tu habis labur dah tuan-tuan. Habis labur dah nak membuktikan kasih sayang. Dah hampir-hampir nak lebur dah tuan-tuan. Sekali ditanyakan, abang tak sayang saya je. Allah. Tepuk dahi kita kadang. Macam mana aku nak buktikan kasih sayang? Berapa ramai pasangan struggle, berhempah pula nak buktikan kasih sayang, sedangkan kasih sayang telah terbukti pun dengan adanya Allah. Buta, habis. Hati dia ada penyakit. Surah Baqarah ayat 10. Fi qulubihim marad. Dalam hati ada penyakit. Apa penyakit? Ragu tadi. Ragu dengan sunatullah. Sedangkan bila berpasangan itu, bila Allah sudah datangkan pasangan, padanya ada kasih sayang. Tapi sebab tak kenal, lebih kena pasangan lebih pada kena kasih sayang, maka yang berlaku kerosakan. Contoh tuan-tuan, kita duk tengah lapar ni. Kita duk fikir makan. Sedangkan yang menjamin makan tu bukannya makanan yang kita fikir tu, tapi lapar yang kita rasa tu tuan-tuan. Allah wujudkan lapar yang kita rasa tu untuk bagi kita makanlah sepatutnya. Bukan tanya bila makan ni, dah lapar ke belum Tak ada. Orang tak tanya ni dah lapar ke belum. Automatik lapar, gerak-gerak cari makan. Dah lepas makan orang tak nak tanya, kenyang tak? Tak ada. Kalau tanya tu maknanya membela tuan-tuan. Tak kenyang-kenyang lah membela. Maknanya wujudnya makhluk ni, suami isteri ni, orang tak tanya dah sayang tak? Kalau tanya maknanya membela lah. Dia ni tak dapat, hati dia tak dapat. Mana dah ada penyakit lah. Tak boleh nak rasa. Tak boleh nak rasa lapar. Sakit lah tuan-tuan. Tak boleh lapar, tak boleh sebu. Lapar tak ada. Lapar tak ada, makan dah tak mau. Kita musyarat lah. Tak lama lah. Dah tak makan, menendang. Makan keluar balik. Makan keluar balik. Sistem perut dah out. Maknanya tak ada. Samalah kalaulah perkahwinan itu disoal. Sayang mana? Maknanya something wrong. Keraguan ada. Sama dengan tanya rezeki. Cukup tak rezeki ni? Soalan-soalan yang menggambarkan keraguan pada Allah SWT. Kalau dia tanya tak cukup tak duit ni tentu arah lagi. Sebab memang persoalan dunia ni memang sentiasa tak cukup. Cukup tak duit ni? Tak cukup je. Sebab apa? Yang mencukupkan bukan duit. Ni jenis yang mengajinya. Habis tu, yang mencukupkan Allah. Subhanallah. Terus nyanyi. Hasbi Allah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Tu. Allah yang mencukupkan. Kalau cerita tanya bab dua cukup tidak, itu wajar. Kita ni sihat ke tidak ni? Sampai bila nak sihat ni? Wajar pertanyaan tu. Sebab adat pada badan, jasad. Memang ada je punya keadaan yang satu masa akan berkurangan. Tapi kalau tanya, cukup tak rezeki? Cukup tak kasih sayang? Allah. Ini soalan bukan soalan main-main tuan-tuan. Ini soalan menggambarkan hatinya ragu.
Maka bila orang ragu sunatullah, aturan Allah goncang. Dia tak yakin bahawa kena taat itu nikmat, kena taat itu sayang. Dia tak nampak, dia ingat sayang itu mesti dengan benda. Kena bagi rumah, bagi kereta, bagi duit, bagi apa yang isteri nak, maka sayang sampai. Lah, kita sedang berurusan dengan kasih sayang. Patutnya kasih sayang taat. Allah bagi sayang. Sebab tu isteri-isteri yang tidak taat, tiada kasih sayang. Dia duk marah, suami saya tak sayang saya, suami saya tak sayang saya. Pada masa yang sama, dia bergaduh dengan suami. Macam mana Allah nak bagi kasih sayang di saat adanya pergaduhan, adanya dosa-dosa keraguan itu? Dan biasanya ciri yang seterusnya, antara keraguan itu digambarkan dengan pergaduhan. Kenapa wujudnya pergaduhan? Kerana wujudnya keraguan. Itu je tuan-tuan. Kita ni dah tak gaduh ni sebab dia yakin. Duduk lepas maghrib duduk sini. Gaduh ni gaduh ada dua maksud. Gaduh-gaduh ni kelang kelibut. Habis dia pop kelang kabut keluar. Gimana? Banyak kerja. Gaduh yang seterusnya gaduh bertumbuk. Tubuhnya juga. Bertikam lidah, gaduh. Mana hak saya? Kenapa tak sayang saya abang? Allah. Macam mana nak jawab soalan macam tu? Mana rezeki saya? Awak berniaga tepi ni, awak dah menghalang rezeki saya. Tu dia. Hebat benar orang nak halang rezeki kita, tak? Awak lah yang menyebabkan rezeki saya terhalang. Berapa ramai orang bergaduh bab-bab rezeki ni. Awak mengganggu rezeki saya. Sedangkan ganggu rezeki dia sendiri. Sebab rezeki datang dengan ketaatan. Banyak kemungkaran laku, sempitlah rezeki. Baik. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Daripada sini kita melihat betapa pentingnya hati ini untuk dibersihkan daripada keraguan tadi. Dengan cara amanah dalam memahamkan diri. Amanah kita, Allah bagi akal ni untuk kita fahamkan tentang kuasa Allah. Ini peranan akal. Yang didorong oleh hati lah. Iman. Tasdiqu bil qalbi. Iman. Allah bagi akal. Suruh buat apa akal ni? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil ulil albab. Sebab tu tiada akal bagi orang tidak menggunakan untuk memikir kebesaran Allah. Tiada akal bagi dia. Walaupun dia hebat. Contoh buat kajian National Geography. Buat kajian. Tu dia kaji. Tapi tak dia rasa kebesaran Allah. Walaupun hebat kajian dia, di sisi Allah, dia ni tak ada akal. Malah Allah kata, ulaikal an'am, mereka ni ibarat binatang. Balhum adal, malah lebih sesat. Binatang tak payah fikir sebab dia tak ada akal. Yang kita ni ada fikir, patutnya ada akal, kena fikirlah. Tapi fikir kita ke lain. Fikiran kita, dalam bahasa moden ni kan, ke laut panggil. Orang dok katalah Allah uji duit, kejap ada, kejap tak ada, Allah uji rumah tangga, kejap bergaduh, kejap tidak. Patutnya fikirlah, ya Allah. Ini soal rezeki, ya Allah. Fikirlah tentang rezeki, malah fikir itu mendatangkan sedar. Ini tak fikir duit, mana duit ni? Macam mana nak duit ni? Tak cukup ni. Kalau jenisnya okey, yang tak okey, duit siapa aku nak ambil? Tengok. Ini kita curi dekat masjid lah. Aman sikit kata. Dia pergi masjid curi. Aman katanya. Kat masjid orang baik-baik katanya. Allah, ke situ. Orang kadang tanya saya masalah rumah tangga. Bukanlah kata kita ni pakar rujuk. Tidak. Tapi bila kita bawa kaedah. Kita ada kaedah tuan-tuan. Allah takdirkan ada kaedah. Bila kadang-kadang permasalahan itu timbul. Bertanya tu macam karangan terus. Ini soalan ke karangan? Soalan dia memikirkan keadaan suami saya baran, suami saya gitu, suami saya macam mana saya nak buat. Pikiran dia tu dah ke benda. Patutnya Allah datangkan perkara itu supaya fahamkan kembali. Di mana letak diri ni? Renung balik. Allah. Kat mana sayang ni sebenarnya? Contoh. Renung. Kejadian. Baik. Jadi sedang jemaah yang menekan Allah SWT. Maka ini semuanya mesti bermula dengan hati dan keutamaan untuk memahami sunatullah ini.
dengan kita memahamkan kembali bagaimana penterjemahan peranan diri kita. Ini ada kaitan dengan sifat terpuji lah. Ada kaitan dia. Sebab bagi yang benar-benar berusaha untuk membersihkan hati daripada keraguan, sudah pasti kesan dia, perbuatannya akan tersusun baik. Perbuatan mesti tersusun baik. Contoh tuan-tuan, bila kita nak bersihkan hati daripada keraguan, oh ini isyak dah awal. Kita azan dulu, betul kita tutup azan boleh? Ke teruskan? Terus saya tutup. Kalau azan. Allahumma salli. InsyaAllah kita azan, betul kita buat kesimpulan insyaAllah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Khair. Meneruskan perbincangan kita sikit dan kita buat kesimpulan. Khair. Kita sedang membincangkan kewajipan kita untuk bersihkan hati ni. Dalam perbincangan ini kita letakkan dalam perbincangan usul, dalam membincangkan amanah dalam kehidupan ini. Dalam membawa hati ini untuk keluarkan daripada sebarang keraguan. Sebab hati ini kerja dia untuk yakin. Dan hati ni tuan-tuan, kalau kita kait dengan amalan, itu bermula dengan niat. Inna amalu bin niat. Jadi kalau niat itu bercampur aduk dengan keraguan, apatah lagi niat itu tidak sepenuhnya datang dengan keyakinan, maka disitulah datangnya gangguan dalam amalan. Sebab itu tadi kita bincangkan, bagaimana ciri apabila hati ini
tidak mampu menyucikan ataupun membesarkan. Subhanallah. Bila gagal dalam membesarkan Allah Ta'ala dalam konteks kesempurnaan kejadian Allah Ta'ala itu, tiada sebarang kecacatan walau sebesar zarah. Tak ada. Dan ini hanya hati yang bersih saja boleh nampak. Dan hati yang bersih wajib. Macam mana rukun ataupun fardu ain dalam taharah. Dalam bab fikih, antara subjek ataupun tajuk yang utama yang kena hadam itu taharah. Suci. Bersih. Ambil wuduk, suci lagi menyucikan. 2 kali, bukan suci saja, menyucikan. Maknanya, dalam bab suci bersih ini adalah menjadi asas utama dalam ibadah. Setelah kita bersihkan dari sudut luaran, nampak semua mengikut sah dan batalnya, maka kewajipan kita untuk memastikan hati yang di dalam, yang membawa kepada kesempurnaan atau amal diterima itu, wajib dibersihkan dengan menghilangkan keraguan ni tadi. Wajib dibersihkan. Bagaimana hilangkan keraguan? Sudah pasti dengan ilmu. Sebab itu bermulanya hilangkan keraguan untuk mencapai tahap yakin, itu bermula tariknya ilmu yakin. Orang yang hatinya tidak yakin ataupun ragu, maka dia terganggu dalam sunatullah. Yang kita bimbang, dia akan agiu tentang aturan Allah. Kenapa sakit? Allah. Sampai bila sakit? Allah. Cukup tak rezeki? Abang sayang tak? Soalan-soalan ni tuan-tuan, soalan keraguan, bukan soalan manusia jawab. Manusia tak ada jaya nak jawab sayang tak, cukup tak rezeki. Itu semua menuju kepada Allah SWT. Dan menyebabkan sunatullah, contoh, kita solat dulu. Solat ini baru fantasyiru fil ard. Tapi manusia tidak melihat amalan itu yang memegang kepada seluruh urusan. Jadi sebab itu mereka boleh membiarkan amalan. Tak apa, solat kemudian. Tak apa. Kita ada masalah ni. Sedangkan nak selesai masalah, takwa dulu. Baru jalan keluar. Contoh saya, Ustaz tengah ragu ni, macam mana ni, susah hati. Yakin dulu, baru bertindak. Selagi kamu tidak yakin, berusaha sia-sia. Sebab kalau rujuk pada aturan Allah ni, kita kaji tentang sunnatullah. Sebab nak kaitkan dengan bersihkan hati ni, kita kena teli, letakkan hati ni demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya pada aturan Allah. Allah kata apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Iman dulu, iman. Yakin dulu dengan rezeki, baru kerja. Kalau kita tidak yakin dengan rezeki, kerja jadi Tuhan. Kalau kita tidak yakin dengan rezeki itu dari Allah, duit jadi Tuhan. Ini yang masalahnya berlaku. Menyebabkan gangguan akhir zaman ini lebih meruncing, tuan-tuan. Sebab banyaknya usahanya banyak. Keyakinan tak ada. Bertepatan dengan hadis Nabi SAW, mafhum hadis, umatku akan akhir zaman seperti buih ketika banjir. Banyak nampak perbuatan tapi dalamnya kosong, penuh keraguan. Ragu dengan Allah, tuan. Bukan ragu dengan manusia. Tapi apabila ragu dengan Allah, dengan manusia dia syak wasangka, dia buruk sangka. Orang yang ragu dengan Allah, dengan manusia dia akan syak wasangka. Dia tengok orang ni, tak boleh percaya dia ni. Tengok orang tak boleh percaya dia ni. Tengok suami, lagi tak boleh percaya dia. Tengok suami, lagi tak boleh percaya, lagi parah. Orang paling rapat ada penuh keraguan. Macam mana? Sebab apa? Sebab dia menongkak arus sunatullah. Dia berpaling daripada keyakinan yang sebenar. Khair. InsyaAllah kita bincang tajuk ni lagi pada siri yang akan datang. Dalam meneruskan perbahasan kewajipan bersihkan hati ni tuan-tuan. Menjadi asas kepada amalan kita ini. Nak bersihkan pada apa ni? Keraguan. Keraguan-keraguan ini mesti diatasi dengan perbincangan yang membuahkan keyakinan. Bincang tentang apa? Kembali membincangkan sunatullah. Itu insyaAllah. Khair. Jadi moga-moga apa yang kita bincangkan pada malam ni Allah terima sebagai amal yang terbaik. InsyaAllah Allah bantu kita bersihkan hati kita. Ini fadilat atas masjid tuan. Antara fadilat yang besar, lam yakhsha illallah. Allah bersihkan hati daripada keraguan. Sebab ragu ni, dia akan membuahkan ketakutan. Tapi datang masjid, Allah cabut ketakutan, hilang keraguan. Allah campak keyakinan. Ini perkara yang paling cepat nak datang keyakinan. Istiqamah datang masjid. Tapi dengan syarat, yakin pada Allah Ta'ala. Khair, cukup setakat tu. Moga-moganya hadir semua pada malam ni yang menonton insyaAllah. Allah pilih dengan kuasa dan izin, dengan rahmat dan kasih sayangnya. Dimasukkan kita dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aku qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, tangguh dengan tasbih farah dan suratul as. Subhanakallahumma